kita akan sambung kuliah kita yang telah pun terhenti sekian lama, berbulan-bulan. Dan kita akan sambung semula, iaitulah kita akan membincangkan kitab Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' kita ulas, tapi ulasan yang ringkas lah, tidak terlalu detail untuk kita tujuan menghabiskan matan ini kalau ada kesempatan, insya-Allah. Dan kita sambung semula berkenaan dengan mandi wajib. Ini semua penting bagi kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Faslun walladhi yujibu al-ghusla sittatu asya'a. Fasal, dan perkara yang mewajibkan mandi, iaitu mandi di sini ialah mandi wajib itu sittatu asya', ada 6. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa', 6 tu 3 dikongsi antara lelaki dan perempuan. Dan 3 disebut 3 dulu, dan 3 itu dikongsi antara kaum lelaki dan kaum perempuan. Mana lelaki pun terlibat, perempuan pun terlibat. Apa 3 itu? Wahia iltiqa'ul khitanaini, iaitu kalau kita terjemah sebagai terjemahan harfinya ialah bertemu dua khitanain, iaitulah kemaluan, khitan, kan? Khitanain, dua alat yang dikhitankan, iaitulah dua kemaluan lah, lelaki dan perempuan. Jadi bertemu di sini bukan maksud sentuh. Walaupun dia kata bertemu je, adakah hanya dengan sentuh sahaja sudah kena mandi wajib? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Disebut sentuh itu lafaz berlapik lah, kan? Lafaz berlapik. Kita kata kiasan atau kinayah. Sebenarnya yang dimaksudkan itu ialah ilaj. Kata ilaj, mana ada ni? Ilaj, iaitu memasukkan zakat, Allah SWT, ke dalam faraj wanita sekadar hasyafah. Hasyafah, tahu hasyafah? Tak tahu, nak kena cerita juga lah, kan? Hasyafah tu kepala tu lah. Kalau dia masuk, tak masuk kepala ujung je, itu tak termasuk dalam yang kita bincangkan lagi. Mesti dia riap. Dia panggil riap, makna tenggelam. Ataupun sekadarnya. Zakar tu hasyafah zakar atau qadar hasyafah zakar. Mana kalau seorang itu terpotong sekadar hasyafah, anggaran lah, dikira sebagai ilaj, yang mana kalau tak berkahwin dianggap sebagai perzinaan, kan? Jadi bertemu dua khitan itu, iaitu masuknya zakar ke dalam faraj itu, walaupun tak keluar air mani, walaupun tak keluar, walaupun tak keluar, tetap kena mandi. Wa inzalul mani, dan yang keduanya ialah inzalul mani, iaitulah keluarnya air mani. Sama ada dengan sengaja ataupun dengan kita bermimpi, kan? Okey, keluar air mani tu walaupun sedikit, walaupun sekadar setitik saja, dan keluar air mani itu akan dirasalah oleh orang yang keluar air mani tu. Kalau keluar air kencing tu dia rasa lain. Keluar air mani ni dia rasa lazat. So maka wajib.
walaupun tak berlaku ilaj, walaupun tak berlaku iltiqa' khitanain. Faham tak? Jadi antara iltiqa' khitanain dan inzalul mani ni hubungan dia itu tak semestinya dua-dua sekali. Salah satu pun sudah kena mandi wajib. Dan yang ketiga, iaitulah maut, mati, kecuali orang yang syahid ma'rakah, syahid dalam peperangan, maka itu tak boleh mandi. Tapi orang yang hidup kena mandi. Dan ini akan dibincang secara khususlah berkenaan dengan mandi jenazah ni, ada tajuk khusus yang kita tak bincangkan di sini. Tapi mana ini lelaki dan juga perempuan, lelaki dan juga perempuan. Okay, ada tiga tu kena ingat. Iltiqa'u khitanain, inzalul mani, dan akhirnya maut, mati. Tiga itu. Wa thalathatun takhtassu biha an-nisa. Dan tiga hanya khusus bagi perempuan. Mana orang perempuan ni kena mani dia lebih banyak pada orang lelaki, kan? Tiga pula tambah perempuan. Yang ni orang lelaki tak ada. Kalau ada ni orang tak panggil orang lelaki, panggil orang perempuan. Yang pertamanya ialah al-haid. Haid. Haid. Ada pula. Bateri tak ada ke? Okey, ada. Kenapa tak tahu, sekejap ada, sekejap tak ada. Okey, yang pertamanya yang hanya perempuannya, iaitu haid. Semua ma'ruf lah. Haid ni iaitu darah yang keluar ketika sihat, daripada perempuan ketika sihat. Saya tak tahu sebab apa. Okey. Okey. Yang pertamanya haid dan yang keduanya adalah nifas. Nifas pula ialah darah yang keluar selepas seseorang itu melahirkan anak, wiladah. Wiladah ni melahirkan anak. Nifas dia keluar, dan keluarnya darah itu mesti keluar, tak boleh lewat daripada 15 hari. Katalah dia lahir tiba-tiba lahir kering, tak keluar nifas. Lepas daripada 15 hari baru keluar nifas, itu bukan nifas. Itu akan jadi haid lah, kan? Cukup suci 15 hari baru keluar hari yang ke-16, maka itu bukan nifas. Macam mana ni ya? Tak. Okey, pakai kot Sekejap ada, sekejap tak ada ni. Bateri kot Okey. Okey, baik. Jadi nifas. Kemudian mana dia kena mandi lah. Habis haid tu bukan masa keluar haid tu mandi. Lepas habis haid mandi ya. Kacau macam ni ya. Lepas inqita', iaitulah terputus haid, maka mandi. Itu juga ada tajuk khusus yang membicarakan berkenaan dengan haid. Kemudian nifas. Nifas ni ialah darah yang keluar, macam tadi saya sebut, selepas bersalin, dan dia keluar tu
mesti dalam 15 hari tu. Kalau dia keluar lepas pada tu, dia tak jadi nifas. So katalah dia keluar hari pertama, nifas lah tu. Dan dia paling maksimum selama 60 hari. Kalau itu paling banyak. Dan kalau 60 hari keluar juga 61, 62, itu tak kira lagi nifas. Dan kebiasaannya ialah 40 hari. Ada juga orang yang tak keluar nifas. Dia hanya wiladah. Wiladah ni sebenarnya wiladah ni automatik lah. Automatik dah wiladah ni kena mandi lah. Kalau tak ada nifas pun dia tetap kena mandi. Mandi apa? Mandi wiladah. Faham tak? Nanti mungkin ada persoalan. Orang kata kalau macam tu ustaz, buat apa kita nak tulis wiladah? Kan? Kalau dah mandi, kalau dah kita kata, buat apa kita nak asingkan antara nifas dengan wiladah? Kalau setiap yang wiladah itu kena mandi, so kenapa kita nak asingkan? Itu mungkin timbul persoalan. Soalan ini sebenarnya ulama asingkan kerana ada masa mandi untuk nifas. Dia akan mandi untuk nifas setelah tanpa wiladah. Macam mana mandi nifas tanpa wiladah tu? Itu saja nak tarik perhatiannya. Sebenarnya tak berlaku macam tu. Cuma saya nak tunjuk di sini contohnya, seorang itu dia lahir pada 1 Januari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Katalah dia lahir pada 1 hari bulan ni, tapi masa ni tak keluar nifas. Dia lahir kering. Ataupun dia basah tapi bukan darah nifas. Tak? Dia lahir tanpa darah nifas. Dia kena mandi tak? Tanya, kena mandi tak? Sekarang ni tak ada keluar nifas. Dia keluar. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kena pakai ke? Okey, saya ulang lagi. Mungkin orang perempuan dah sana tak nampak. Okey, dalam isu ni, contohnya dia lahir, kita akan ambil mudah, ambil 1 hari bulan dia melahirkan anak. Bila dia melahirkan anak, tiba-tiba darah nifas tak keluar selama 10 hari. Hari yang ke-11 barulah keluar nifas. Dia kena mandi tak? Dia kena mandi wiladah, dia kena mandi untuk wiladah sahaja. Masa ni dia tak keluar darah, tapi dia keluar pada hari 11. Keluar pada hari 11 boleh dianggap lagi nifas. Sebab apa? Saya sebut awal tadi, dia keluar dalam masa 15 hari selepas dia melahirkan anak, itu boleh consider sebagai darah nifas. Kalau lepas pada itu, bukan. So, di sini dia dah mandi di sini. Di sini, antara lepas mandi tu sehingga 10 hari bulan tu, kita nak kata apa? Suci tak suci? Suci. Naqa', fatratun naqa' dia panggil. Naqa' ni makna suci. So dia suci. Kemudian lepas daripada itu 11 hari bulan keluar nifas. 11, 12 sampai habislah 60 hari keluar nifas. Di sini naqa', maka di sini bermulalah nifas. Dari sudut hukum, bukan dari sudut bilangan. Hukum mula daripada sini. Maksud hukum mula dari sini. Sini hukum dia
Ini dia wajib sembahyang, wajib puasa, boleh disetubuhi oleh suami dan seumpamanya kan. Tapi di sini dia dah mengambil hukum nifas. Tetapi dari sudut bilangan, membilangnya, dia bilang nifas tu daripada sini. Makna 60 hari nanti tu jangan kira sini, dia kira daripada sini. Mana hari yang ke-60 daripada satu hari bulan tu 60 maka dia anggap itulah. Mana 11 sampai ke 60 itu, kalau sampai 60 lah kan. Kalau dia keluar 70 pun sakat 60 saja. 70 hari sakat 60 saja. Kalau dia berhenti awal lagi, awal lah, dia kena mandi awal lah. Tapi soalannya di sini dia mengambil hukum suci. Faham tak? Jadi sebab tu ulama ada ibarat, dia kata kalau jadi isu yang macam ni, dianggap ini dari sudut hukumnya hukum suci, tapi dari sudut bilangannya bilangan haid, bilangan nifas. Sudah dikira di sini. Boleh faham tak? Boleh? Kalau orang lelaki mungkin dia blur sikit kan. Maklumlah dia tak tahu sangat kan. Orang perempuan kena tahulah. Tapi hari ni bukan nak cerita bab cara nak membilang, itu kena belajar hukum hakam haid dan nifas. Okey. Ada pemadam ikut nak padam kan? Baik. Jadi yang keluar itu anak yang kita kata lahir dalam keadaan bernyawa, ataupun yang keluar itu hanya sekadar gumpalan darah, alaqah, pun kena mandi juga. Dia kena mandi. Jadi wiladah itu tak sebenarnya bayi yang lahir dalam keadaan sempurna, kalau keluar alaqah pun kena mandi juga. Okey, jadi wiladah itu automatik lah dia kena mandi. Cuma kalau dah dia mandi nifas, dia kira sekali lah. Okey. Cuma dalam isu tu dia ada dua. Sebab tu dari sudut ni dia dipisahkan. Dari sudut bilangannya, membilang ada 3 yang hanya ada pada wanita, dia tak sekalikan wiladah dengan nifas. Sedangkan nifas tu hanya berlaku apabila ada wiladah. Itu dia punya isu dia. Okey, takut. Biasa kadang-kadang saya dulu pun keliru juga. Apa nak sebut wiladah? Kalau dah nifas memang ada wiladah lah kan. Tapi dia ada isu wiladah dan nifas itu berbeza. Kemudian kita masuk pula faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Dan faraid kita dah sebut sebenarnya fardu ni maksud rukun lah. Rukun mandi itu ada 3. Yang pertamanya an-niyah, mesti niat. Cuma nak niat apa? Ni dia tadi ada mandi kerana keluar mani, kerana bersetubuh, kerana mati kan. Ada kerana haid, ada kerana nifas. Mandi ni nak niat apa? Dia kata kalau mandi kerana junub, angkat junub lah, raf'ul janabah kan. Dia kalau niat sengaja aku angkat janabah, atau kita kata sahaja aku mengangkat hadas besar kan, niat hati lillahi ta'ala apa semua tu, itu tambahan saja. Kalau nak buh tak ada masalah. Tapi kena niat. Mazhab Syafi'i niat. Kalau dalam mazhab lain ada yang dia kata tak perlu niat masa mandi tu. Kita memang nak mandi pun, nak mandi wajib pun, masuk dalam bilik air tu memang dah nak mandi wajib, memang tak buat benda lain. So dia kata tak payah niat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pada mula-mula kita menyiram air tu kita kena niat. Selagi kita tak niat, katalah dah hujung dah baru kita niat, kita kena sempurnakan baliklah basuhan tersebut. Okey, baik. Niat jadi angkat hadas atau mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar.
ataupun orang yang berhaid pula mengangkat hadas haid dan hadas nifas dan seumpamanya, itu sudah memadai lah. Dan tempat niat itu iaitulah pada permulaan fardu. Jadi fardu untuk mandi wajib ni ialah dia meratakan seluruh air, kan nanti ada kan. Jadi kalau kita nak basuh tangan dulu, niat kat situ lah. Walaupun sebaik-baiknya nanti ditunjuk cara yang paling baik mandi, katalah kita basuh tangan dulu, kan. Itu pun dah kira setelah mana kita hilangkan najis nanti. Kalau kita nak mandi pakai pancur tu, kita niat yang atas. Daripada atas tu air yang mula-mula kena tu, itulah kita niat mandi wajib. Okey. Kemudian yang keduanya, selain pada niat, yang kedua izalatun najasati in kanat ala badanihi. Hilangkan najis, menghilangkan najis kalau najis tu ada kat badan dia. Apa-apa najis lah yang ada pada badan dia, dia kena hilangkan najis tersebut. Okey. Kalaulah dengan mandi tu boleh hilang najis, cukup tak? Kalau sekali dia jiru, sekali dia mandi hilang najis, cukup lah. Madai. Tak semestinya kena suci najis dulu, lepas tu baru kita mandi. Itu yang sebaiknya lah, kan. Tapi kalau dia mandi sekaligus, sebab nak menyuci najis tak perlu niat. Yang nak niatnya ialah mandi wajib. Suci najis tak perlu niat. Adakah kamu pergi basuh kencing saja aku membasuh kencing? Tak ada kan? Tak perlu niat. Okey, jadi yang perlu niat itu ialah niat mengangkat hadas tadi. Maka kalau najis itu boleh hilang sekali, memadai. Sebab kerana najis itu ada najis ain. Najis ain iaitu najis yang boleh nampak dengan mata kepala kita. Kena hilangkanlah. Hilangkan bau, rasa dan juga warna. Kalau hadis najis yang hukmi dia panggil, dia suruh hukum saja najis, sebab dia kena najis tapi najis tu tak nampak dah, kan. Maka itu juga disuci. Itu lagi mudah lah. Bila kita mandi, gosok-gosok sikit, dia akan hilang najis tersebut. Jadi sebelum nak mandi itu pastikan ada najis dah, kita sucikan najis itu. Itu yang selebih baiknya. Okey. Yang seterusnya isalul ma' ila jami'i sya'ri. Sebelum tu yang mandi tadi kita kata mandi, kalau ada najis tu, satu najis hukmi dan satu najis aini tu, kena pastikan najis itu kalau kita mandi sekali pun kita kena makna bersih dulu. Kita tuang kan, mandi, niat mandi kita bersihkan. Lepas tu yang kena selepas itu, iaitu sebenarnya baru dikira mandi yang betul, yang tak bercampur dengan air, dengan najis itu. Sebab kalau air dah bercampur dengan najis, dia tak jadi mutlak dah. Jadi yang nak kena kepada tempat yang najis itu mesti air yang suci. Sebab itu kalau ada najis air itu, kita cuci dulu baru mandi. Atau kalau kita mandi sekali, kita kena pastikan dia dah suci, kemudian kena air pula, air itu air mutlak. Itu maksudnya. Okey. Seterusnya menyampaikan air ila jami'i sya'ri wal basyarah. Sampai air ke seluruh rambut-rambut, sama ada rambut atas kepala ataupun bulu-bulu yang ada pada badan kita itu, kita kenakan air. Dan juga kulit. Kulit ni termasuk kuku. Kuku kalau dia pakai warna tu, kalau tak telak air tak boleh lah. Kalau dia pakai inai tu telak air. Yang bukan inai tu, yang ada lapisan apa-apalah kan, tak sampai, so itu tak boleh. Dia kena kikis, kena buang. Sebab itu wajib kena air. Kuku ni dia ada beza hukum. Kalau dari sudut kita menyentuh kuku orang perempuan kan, kita sentuh kuku dia, jari sentuh kuku, tak batal. Kuku tak batal. Kalau sentuh kulit batal lah, kan. Sentuh rambut tak batal. Tapi dari sudut mandi kena. Jangan keliru. Mandi rambut pun kena air,
dan juga wuduk pun sama juga, dia kena kuku kena air. Jadi itu suatu yang perlu dia ambil kira lah. Okey, dan yang lain tu ialah yang anggota-anggota yang kita kata macam dengan telinga apa semua kan. Ni yang zahir ni lah. Ni yang zahir ni. Tak payah lagi nak pergi korek telinga bagi masuk dalam, tak, yang zahir sahaja. Begitu juga dengan kemaluan. Itu dia juga kena, cuma kalau punggung, kalau orang yang biasa, orang yang berisi mandi tu dia tak kena. Dia punya apa? Dalam tu tak kena, dia kena sama ada dia sembur ke ataupun dia duduk, itu yang lebih baik. Dia duduk. Kalau perempuan pun duduk lagi sempurna. Dia akan kena semua. Tak payah nak, kita kata nak kelebek-kelebek lah kan. Duduk tu kita jiruskan air bagi kena semua. Okey. Jadi kalau dia mandi berdiri je, ada kemungkinan tak kena air. Tempat-tempat yang terutamanya dia punya punggung lah. Punggung tu dia akan terlindung dengan isi. So kalau dia tidak kita kata kelebek tak masuk air lah, mudahnya duduk. Tapi kalau berdiri pun boleh, tapi dia kena bagi masuk air. Kemudian seterusnya wasunanuhu, sunatnya. Apakah sunat mandi wajib ni? Wasunanuhu khamsatu asya'a. Sunatnya ialah ada 5 perkara. Kita baca yang pertamanya at-tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca bismillah saja pun dah terhasil sunnah. Tapi seeloknya bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bismillahirrahmanirrahim itu dalam mazhab Syafi'i ialah daripada Al-Fatihah dan surah Al-Quran kan. Tapi dia boleh baca, tapi baca itu bukan membaca Al-Quran. Dia baca atas dasar zikir. Macam kita berjunduk lah, kita junuk, kita boleh baca zikir-zikir daripada Al-Quran, tetapi atas dasar dia sebagai zikir. Bukan kita baca untuk sebagai bacaan Al-Quran. Faham tak? Jadi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Hanya dalam mazhab Maliki membenarkan baca bagi orang yang hafaz Al-Quran. Dia nak tasbih Al-Quran, dia nak mengulang Al-Quran, dia boleh baca daripada hafalannya. Daripada hafalannya dia boleh baca. Itu kita ini ikut mazhab Maliki lah. Kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh. Okey. Ataupun ketika dia nak berhujah dengan ayat Quran, dibolehkan. Mana kalau guru dia nak mengajar, dia boleh. Itu pun itibak mazhab Maliki. Kan sampai dia kena mengajar Al-Quran sunnah kan sampai kan baca Al-Quran senyap. Apa ustaz tak boleh baca, kamu bacalah kan. Tak ada boleh. Untuk berhujah itu boleh. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Itu kita guna pakai mazhab Maliki. Kalau tidak susahlah kalau orang terutama orang belajar Al-Quran kan. Dia sampai datang bulan kena cuti. Baik. Kemudian wal wudu'u qablahu, disunatkan juga wudu sebelum, qablahu yakni sebelum mandi, qablal ghusli, sebelum mandi. Okey, ada dua cara. Satunya ambil wudu sampai selesai, kemudian dia mandi. Dan satu lagi ialah dengan dia ambil wudu tetapi dia tinggal basuh kaki. Basuh kaki last sekali. Last sekali baru dia basuh kaki. Dia ambil wudu, kemudian dia mandi apa semua kan. Lepas tu last sekali baru dia basuh kaki. Itu cara yang juga dibenarkan. Ada dua. Kedua-dua itu ada hadis. Boleh. Kita nak mudah, kita wudu dulu, kemudian mandi. Qablahu. Okey.
Baik. Kemudian wa imrarul yadi 'alal jasad. Imrar makna menggosoklah, menggosok tangan dengan tangan atas jasad. Sunat ni kata sunat. Mana kalau dia tak tak gosok pun boleh, asalkan air sampai. Kan? Kalau dia terjun dalam kolam kan, dia tak perlu gosok pun, asalkan sampai air tu. Tapi disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sunat ini untuk keluar daripada khilaf. Contohnya mazhab Maliki yang mewajibkan tadlik, iaitu imrarul yad al jasad. Mazhab Maliki wajib gosok. Tak gosok tak boleh. Jadi untuk nak keluar daripada khilaf, ada kaedah kata al-khuruju minal khilafi mustahabbun, kan? Kaedah ni kita selalu dengar kan. Keluar daripada khilaf ulama digalakkan. Jadi semua yang dalam mazhab lain yang kita kata wajib, kita disunatkan buat walaupun kita tak wajib. Sebab nak keluarkan daripada khilaf. Maksudnya kalau seelok-eloknya, kalau ambil wuduk tu semua mazhab kata sah, itu yang paling baik. Kita masuk air dalam hidung, kita masuk dalam mulut kan, kumur, sebab ada mazhab yang mewajibkan. Kemudian bila kepala kita sapu seluruh kepala, sebab mazhab Maliki mewajibkan sapu seluruh kepala. Jadi itu yang terbaik. Faham tak? Itu yang terbaik. Itu kalau kita kata dalam bab wuduk lah. Ini dalam bab mandi wajib pun sama juga. Okey, baik. Wal mualah. Sunat yang seterusnya ialah mualah. Mualah iaitulah berurutan. Maksud berurutan, kita membasuh anggota. Sebelum kering anggota yang kita basuh tu, kita basuh yang seterusnya. Macam kita nak mandi selalu lah kan. Kalau kita basuh, katalah kita basuh kepala, sekejap lagi lepas tu ada orang telefon, jawab kan. Apa semua dah kering dah kepala, basuh badan pula. Boleh? Sah. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya ialah secara berurutan. Yang kita katakan mualah. Wa taqdimul yumna minal yusra, dan mendahulukan anggota kanan ke atas anggota kiri. Mana basuh sebelah kanan dulu, kemudian basuh sebelah kiri. Macam mana nak buat? Bawa agak-agak lah kan. Mana kalau ada pancul tu mudah lah, kita basuh sebelah kanan dulu, kemudian kita basuh sebelah kiri. Sebab Nabi SAW yuhibbut tayammuna fi kulli syai', suka untuk memulakan segala sesuatu dengan sebelah kanan, benda-benda yang baik. Kecuali dalam membuka baju, masuk dalam tandas, itu dimulakan dengan kiri. Melepaskan selipar, itu dimulakan dengan yang kiri. Yang lain tu biasanya Nabi akan mulakan dengan anggota kanan. Maka mandi pun sama juga, disunatkan mula dengan sebelah kanan. Kita mandi jenazah pun kita akan mula sebelah kanan. Jadi semua sebelah kanan. Kemudian selesai itu, faslun wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Fasal berkenaan dengan mandi-mandi yang sunat ada 17. Tadi mandi wajib, sekarang mandi sunat ada 17. Iaitu yang pertamanya mandi ghuslul jumu'ah, mandi hari Jumaat. Nanti kalau ada beza dari sudut lafaz apa, tolong beritahu saya, sebab dia ada banyak naskah yang disalin. Ada yang dicetak sekian, dia salin daripada naskah ini sebab kitab dia terlalu banyak tulisan tangan dulu kan.
Jadi mungkin ada beza-beza sikit. Jadi maklumkanlah untuk kita lihat. Okey. Yang pertama, mandi Jumaat. Okey. Dan mandi Jumaat ini ialah antara mandi sunat yang paling muakkad, yang paling dituntut. Dalam banyak-banyak mandi sunat, mandi Jumaat yang paling baik sekali, yang paling dituntut. Cuma masa bila kita nak mandi tu? Sebaik-baiknya sebelum kita nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau tak boleh, contohnya kita nak datang kuliah, lepas tu nak terus kata kuliah pula berterusan sampai dekat Jumaat, takkan nak balik mandi pula. Kalau kita balik mandi pula, tak apalah kita niat. Sekarang ni kita nak datang terus ke masjid nanti. Mari kuliah, mandi tutorial apa semua, kita mandi yang mula-mula tu kita niat. Tak jadi masalah. Okey. Bila habis waktu mandi sunat Jumaat ni? Bila-bila saja, sampai imam bagi salam. Cuma kalau kita pergi sembahyang tak ada lah kan, takkan nak mandi sudah tu. Itu waktu saja. Okey. Kemudian mandi apa lagi? Wal aidain, mandi 2 hari raya. Mandi 2 hari raya. Cuma waktu masuk mandi 2 hari raya ini ialah selepas berlalunya pertengahan malam. Maka masa itu sunat dah, boleh dah nak mandi. Tapi kita mandi biasa nak sebelum nak pergi sembahyang lah, niat mandi. Dan waktunya akan berakhir apabila terbenamnya matahari pada hari raya tersebut, Aidil Adha, Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Seterusnya mandi yang sunnah al-istisqa. Istisqa ni iaitu kita nak pergi sembahyang istisqa. Sama ada kita sembahyang berjamaah istisqa, ramai-ramai pergi ke padang, ada khutbah, ada sembahyang, ataupun kita nak secara sendirian pun disunatkan kita mandi. Faham tak? Mandi untuk istisqa. Kalau ada air lah. Kalau dah sampai tak ada air ni, nak istisqa, nak mandi macam mana kan? Tapi kalau disunatkan istisqa juga ialah apabila istisqa hujan turun, sunat kita mandi air hujan tu, walaupun sedikit mandi dengan air hujan tu. Kalau kita tak mudarat lah. Kalau mudarat tak boleh lah. Kalau jenis badan manja, tak boleh kena air hujan, tak boleh lah kan. Kamu kecil-kecil dulu mandi air hujan tak? Sekarang tak mandi dah kan, takut kecil-kecil je. Okey. Itu sunat. Bagi mana dia istisqa masa tu, mandi tu, jangan duk payung-payung lah. Kemudian khusuf dan kusuf, iaitulah gerhana matahari dan gerhana bulan. Mandi dulu sebelum kita nak sembahyang. Sembahyang secara berjamaah ataupun sembahyang seorang. Sebab sembahyang dia untuk menghadapi gerhana ni, dia ada yang paling akmalnya, paling eloknya ialah datang kita sembahyang di padang kan, di masjid kan, dengan 2 rakaat kan. Okey. Kemudian ada khutbah kan. Kalau tak boleh juga, tak boleh lah, ada kelas ada tahu apa-apa, tak sempat, kita sembahyang kita sendiri pun boleh, tanpa khutbah pun boleh. Tanpa khutbah pun boleh. Itu paling minimum. Dan paling kurang lagi tak ada juga, sembahyang pun tak boleh, kita berdoa. Jadi cuma seelok-eloknya kita buatlah di masjid. Sebab dia masuk waktu gerhana tu apabila dah mula gerhana, sehinggalah berlakunya injila apabila terang, barulah habis waktu.
Jadi selagi mana dia belum berlaku injilak, maknanya masih berlaku lagi gerhana tersebut, kita boleh takbir. Walaupun lepas takbir tu cerah, kita teruskan saja sembahyang. Jadi masanya ikutlah, kadang gerhana panjang, kadang gerhana pendek. Tapi ambil peluang. Kalau kata nak mari sembahyang tak boleh, sembahyang kat rumah tanpa khutbah pun boleh. Okey, jangan kata wajib pula khutbah kan. Okey, kemudian seterusnya, wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi dengan sebab mandi orang mati disunatkan. Sebab Nabi kata man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan orang yang mati, hendaklah dia mandi. Tapi hendaklah itu bukan wajib, itu sunat saja. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa mengusung mayat, dia tak mandi, dia mengusung mayat je, dia disunatkan berwudu. Okey. Seterusnya, wal kafiri idza aslama, dan orang kafir apabila dia masuk Islam. Okey, sunat dia untuk mandi. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang yang gila atau orang yang mughma alaihi, yang pingsan, idza afaqa, apabila kedua-duanya sedar daripada pingsan dan sedar daripada gila. Sunat. Wal ghuslu 'inda al-ihram, dan mandi ketika melakukan ihram. Okey. Cuma mandi ihram ni dia mandi dululah, baru ihram. Okey. Sama ada dia kanak-kanak ke ataupun orang tua ke, disunatkan bagi yang berihram untuk mandi. Kemudian yang seterusnya, lidukhuli Makkah, kerana masuk Mekah sunat mandi. Dan juga ada pandangan mengatakan masuk Madinah pun disunatkan mandi. Okey. Kemudian walil wuquf bi Arafah, iaitu pada hari 9 Zulhijjah, dia sunat juga mandi. Kemudian walil mabit di Muzdalifah walil ramil jimar al-thalathah, disunatkan juga mandi apabila dia bermabit di Muzdalifah dan apabila dia melontar 3 jamrah. Kemudian seterusnya walil tawaf, dan juga sunat dia mandi kerana melakukan tawaf. Apa saja bentuk tawaf, dia sunat untuk mandi. Okey. Dan sebenarnya ada lagi sunat-sunat yang lain. Contohnya, untuk masuk masjid ada sunat untuk mandi. Untuk orang yang melakukan hijamah, juga sunat. Lagi apa lagi? Untuk orang yang beriktikaf juga sunat. Jadi banyak, satu hari tu banyak kali lah kalau kita buat kan. Tapi kita mandi tak ada sebenar apa, mandi 3 hari sekali. Tapi tak ada apa kan, dapat pahala kerana nak menyucikan badan je lah kan. Jadi kalau kita niat tu, mandi sebab apa, aku nak pergi masjid, mandi, dapatlah pahala lebih, extra tak? Sebab Allah Maha Pemurah, dia nak bagi dengan benda yang mudah saja. Kalau kita tak niat, dia jadi adat saja. Tapi kalau niat, mandi ni nak pergi belajar menuntut ilmu juga, sama juga. Sebab pagi tu kita bukan hari Jumaat, nak mandi ni, nak buat apa ni, mandi kalau nak menuntut ilmu lah, mandi, nak pergi, InsyaAllah dapat. Jadi apa nama, dengan mandi pun boleh dapat pahala. Tak? Walaupun secara apa pun, benda-benda adat yang kita buat tu dapat pahala kalau kita niatkan dia untuk kerana Allah, dan untuk nak bagi kita bersih, suci, nak bagi kita kuat, kita makan. Kalau apa, kalau nak bagi kuat, nak belajar, dapat pahala juga kan. Kita nak buat apa pun atas dunia ni, walaupun kalau kita bincang fiqh, benda tu benda yang adat, dia bukan masuk dalam bukan sunat. Tapi kalau kita niat, asalkan dia baik, sesuai dengan syarak, dapat pahala lah kan. Apa saja yang kita buat,
dengan syarat dia tidak melanggar hukum syarak. An-niyatu tusayyirul 'adata ibadah. Lebih kurang macam tu kaedah kata. Niat menukarkan adat jadi ibadat. Dengan syarat patuh hukum syarak, ikut lunas-lunas syarak. Jadi apa saja. Patah lagi kalau benda itu jelas dia adalah benda yang baik, yang membantu orang dan seumpamanya, akan dapat pahala. Jadi nak dapat pahala jangan tunggu dah berumur macam saya ataupun lebih daripada saya. Masa muda-muda ni himpun banyak kita kata banyak pahala dengan melakukan. Macam kita datang kalau dalam mazhab Syafi'i sini dia boleh niat iktikaf dah kita duduk masjid. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh, dia kena sehari baru dikira sebagai iktikaf. Mazhab Syafi'i boleh niat dah. Jadi daripada duduk saja niatlah kan. Aku iktikaf selama mana? Selama aku duduk dalam masjid. Bagi orang yang duduk dalam masjid lah. Okay, jadi bila kita berdialog dengan hati kita, selalu dengan kita banyak berniat dengan hati, mana kita selalu berdialog dengan hati kita, kita jadi orang yang baik. Sebab kita melakukan sesuatu kebaikan dengan niat, itu lebih baik daripada kita buat suatu benda kerana bukan niat. Contohnya macam ni. Kita, mungkin saya dah sebut sebelum ni, mungkin kot saya tak ingat. Kita sedekah kepada orang. Kita beli buku, kita beli apa-apalah di kedai. Jadi kita beli di kedai, contohnya buku tu harga dia RM10, tapi kedai tu mahal, dia jual RM15. Ada. Balik-balik kat rumah jumpa kawan kita, dia kata beli buku berapa ringgit? RM15. Sebenarnya RM10 je kan. Lepas tu kita tak apalah, kita niat sedekah lah. Niat sedekah. Tapi lepas berlaku, berbeza kalau masa dia beli tu, dia tahu dah kawan dia kata memang RM10, tapi dia beli harga RM15 tu, dia kata kesian lah kat dia ni, aku niat sedekah. Itu dia bagi, itu baru sedekah yang sebenar-benarnya. Sedekah sirri, sedekah secara tak nampak. Siapa pun tak nampak. Sebab dia niat, dia beli ni, tak kisahlah RM15 pun. RM5 tu kesian lah kat dia tengok kitab pun tak apa nak laku, atau jual air tak apa nak laku. Apalah, dapat pahala dengan yang tadi. Tadi dah tahu dah terkena, barulah niat sedekah. Macam orang ambil duit kita lah, dia ambil duit kita tanpa ketahuan kita, ataupun dengan curi, kita niat sedekah kan. Bolehlah kita kata daripada kita duk marah-marah dia tak apa niat sedekah, tapi setakat tu lah, tak sebagaimana kita bagi sedekah. Dan semasa bagi itu kita sedar bahawa kita bagi sedekah. Jadi apa saja tindakan yang kita buat, kita tahu benda itu baik dan kita buat, berbanding dengan kita buat benda itu kita tak tahu pun benda itu baik kan. Itu lebih baik. Tapi bukan untuk kita nak berbangga dengan kebaikan. Dengan jangan pula banyak kebaikan aku mandi. Setiap kali mandi memang niat, ada niat lah nak belajar untuk ilmu, nak pergi masjid kan, banyak aku ni. Dia ni tak niat apa, tak mengaji. Tak boleh nak macam tu. Okey, saya rasa permulaan ni setakat ni kot. Cukup dah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan al-mashu 'ala al-khuffain, iaitu menyapu atas dua khuf. Dan juga tajuk-tajuk yang akan datang selepas itu seperti tayamum dan seumpamanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.